Itu kata ulama, perangai liwat ni adalah perangai iblis. Kerana iblis adalah makhluk pertama yang melaksanakan liwat. Iblis dia ada dua kemaluan. Kemaluan jantan dengan kemaluan betina. Lalu diambil kemaluan jantan dia, dimasukkan ke dalam dubur dia sendiri. Dan diambil kemaluan dia, dimasukkan dalam kemaluan betina dia. Maka terbit daripada situ nasal syaitan. Keluar keturunan syaitan daripada apa yang dia lakukan pada diri dia sendiri. Sayyiduna Ibrahim abul anbiya atau abul anbiya. Yang ketujuh, Sayyiduna Lut mulia. Jadi Nabi Allah Lut alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Sayyiduna Ibrahim alaihi salam kepada ahli Mu'tafikah. Katanya Mu'tafikah ini adalah berhampiran dengan Salamiyah di Syam, nama tempat. Fakazzabuhu. Lalu mereka mendustai Nabi Allah Lut alaihi salam wa fa'alul fahishata, dan mereka melakukan perkara-perkara yang keji, iaitu melaksanakan amalan liwat. Ni kaum Sodom, Sodomi dipanggil, ataupun kaum Sadom. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka dengan kemurkaan, sehingga diangkat negeri mereka tersebut dan diterbalikkan semua. Jadi kisahnya begini. Allah Subhanahu wa taala ini sebelum dijatuhkan dengan hukuman tersebut. Ini Nabi Allah Lut adalah anak saudara kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut bukan asal daripada kampung tersebut. Bukan berasal daripada kampung Sadom. Sadom salah satu nama kampung dia. Dia ada lebih kurang 7 kampung di situ. Bukan kampung, dikira bandar. Sebab satu bandar tadi ramai orangnya, lebih kurang dalam 100,000 kalau tidak salah. Satu bandar. Dan bila mana pihak UNESCO melaksanakan kajian di Laut Mati, mereka temui hampir 1 juta lebih makam lama, kubur lama, maksudnya yang ditempatkan orang-orang di tempat tersebut. Maknanya kaum ni lama dah. Sebelum daripada Nabi Lut datang lagi, dah ada kaum dah pada waktu tersebut. Maksud dia pada duduk situ dengan keturunan mereka, dan dah mati hampir 1 juta orang dah. Dan kemudian bila mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit tersebut, iaitu dengan penyakit liwat ini, disebut penyakit lah. Dan amalan ini dilakukan kerana digoda oleh iblis. Ini ceritakan dalam kitab ni. Saya baca dalam Sirah Nabiyyin wal Mursalin salawatullah wassalamu alaihim ajma'in, karangan Fadilatul Syekh Al-Arif Billah Muhammad Aid Abdullah Ya'qub Al-Husaini. Dan kitab ni diceritakan dan diletakkan sekali dengan dia punya peta tempat. Dan ada peta, ada gambar ni tempat-tempat yang Nabi Allah Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum Sadom. Dan dalam Quran beberapa ayat yang disebut semua. Beberapa ayat yang disebut tentang kisah kaum Lut alaihi salam dalam surah A'raf, dalam surah Hud, dalam surah Syu'ara disebutkan tentang kaum Nabi Lut. Dan di kaum Nabi Lut ni dia ada lebih kurang dalam 5 bandar, bukannya kampung, 5 bandar. Dalam pandangan sebut 7 bandar yang berada di antara Jordan dengan Palestin. Antara negeri yang ada dekat dengan sekarang ni, katanya berada di antara Jordan dengan Palestin. Wabit tahdid, kata Syekh Muhammad Ain, kata beliau, tahta bahril mayyit, kata. Sekarang ni berada di mana? Di bawah Laut Mati. Syekh sebut macam tu. Jadi negeri ni dah ada dalam Laut Mati dah. Habislah negeri tu. Jadi Laut Mati tu semuanya dipenuhi dengan negeri tersebut. Ada lebih kurang 7 negeri. Yang pertama dipanggil Sadom, yang kedua dipanggil Samurah. Ini ada 5 lah, disebutkan 5. Yang ketiga dipanggil Samurah, yang keempat dipanggil Duma, dan yang kelima dipanggil Amurah. Ini 5 negeri. Yang paling besar sekali namanya Sadom. Lepas tu dipanggil kaum Sadom. Kaum Sadom tu, dan kemudian sekarang digunakan dengan istilah Sodomi. Sodomi ni kaum Lut lah. Lepas tu mereka lebih gunakan kaum Sodomi daripada kaum Lut alaihissalam. Kerana Nabi Lut bukan daripada kaum tersebut. Cuma disebut dengan kaum Lut, nisbah kepada Nabi Allah Lut alaihissalam. Kaum Sodomi ni, nama Sadom tadi adalah dengan nama negeri tersebut, dan dia adalah
raja di negeri itu pada satu ketika dulu yang merupakan cucu kepada Namrus. Nah, dan dia jadi raja juga di Sodom. Dan perangai orang-orang di Sodom ni, perangai mereka pelik. Yang pertama, mereka kalau orang lalu kampung mereka suka baling batu. Lalu kot negeri mereka suka main-main orang. Prank, dia panggil. Ni dia suka prank ni. Yang panggil prank ni sampai lu ada bawa. Prank orang ni, kena orang tu, kena orang ni. Yang kedua, habak. Habak apa mereka buat apa? Mereka suka habak fi majalisihim. Suka kentut dalam majlis. Mereka akan gelak seronok, tidak kentut. Jadi tu ramai-ramai kentut. Kentut kat kawan ni, kentut kat kawan tu, lepas tu gelak, seronok. Tak ada adab maksudnya. Ini kaum yang tidak ada adab. Satu hari dikatakan iblis datang kepada mereka dan kemudian dikatakan negeri kamu nanti akan terkena dengan qahtun ataupun kemarau yang panjang, ataupun pernah kena sekali negeri mereka dengan kemarau yang panjang. Kemudian iblis datang dengan menyerupai seorang lelaki lalu menyebutkan, nak aku beritahu kepada kamu sebab apa negeri kamu jadi kemarau. Maka dikatakan kerana kamu menghalang manusia daripada rumah-rumah kamu. Sebab mereka tak terima tetamu. Kaum Sodom ni kaum yang sangat sombong dan mereka tak akan terima tetamu. Tolak terus tetamu. Tutup pintu rumah. Ada perangai mereka. Jadi ni kerana mereka menghalang daripada tetamu menyebabkan mereka diturunkan dengan ujian balak jadi kemarau. Tetapi kamu maksudnya kamu tak terima tetamu, tapi kamu terima pula mereka mai ke kebun kamu. Kebun boleh. Rumah tak boleh. Bagi mereka rumah ni tempat yang privacy katanya. Ya, rumah privacy. Tapi dalam Islam disuruh terima tetamu. Jadi bila mana mereka kata macam tu, iblis kata macam tu, lalu mereka pun tanya, macam mana kami nak selesaikan masalah ini? Kata iblis, ana adullukum. Saya akan tunjuk kepada kamu cara. Macam mana kamu nak layan tetamu dengan baik. Kullu man ata min gharibin ila biladikum a'ruhu min siyabihi. Iaitu nanti setiap kali ada tetamu datang ataupun ada gharib, orang-orang asing datang ke negeri kamu, telanjangkan dia. Wa raghman anhu if'alu fihi al-liwat. Iblis kata, dia nak ke dia tak mau, kamu telanjangkan dia, liwat dia. Fa idza fa'altum dzalik farran nasu minkum. Seorang lari pula dah. Hafiztum bidzalika wasatinikum kama hafiztum dawrakum. Jadi iblis nak suruh kedekut terus. Kamu halang orang masuk rumah, tapi kamu bagi orang masuk kebun. Tak, kamu kena halang dua-dua. Barulah tak jadi kemarau. Kemarau ni jadi sebab kamu bagi masuk dua-dua tadi. Kau tu pula dah. Dia iblis ni terbalik. Sebab tu kalau ada perangai jenis kedekut tak hidung masin ni, ataupun tak mau terima tetamu dan seumpamanya, ni perangai iblis. Iblis tak mau terima tetamu. Biar tetamu tu dia. Rumah tangga jadi porak-poranda, jadi kacau bilau, jadi sempit rumah tadi. Walau besar macam mana sekalipun, kerana tak ada tetamu. Dan kemudian bila iblis kata, kamu halang orang datang rumah, kamu tak halang orang masuk ke kebun. Halang dua-dua. Baik, macam mana nak halang? Kebun kami ni tak ada tempat badak. Kami memang tak badak. Mereka nak main kebun, silakan. Nak main tamatak. Maksudnya nak bersonok di bawah kebun, minum-minum, makan dan seumpama, silakan. Nah, terbuka kami. Cuma rumah aja kami tak bagi. Dia kata, tak, kamu kena halang dua-dua sekali. Cara macam mana nak halang? Cara dia, nanti siapa-siapa yang mai ke kampung kamu, ke negeri kamu ni, telanjangkan dia. Tangkap, telanjangkan terus. Dia suruh rebel. Gila semua. Rebel lelaki pula tu. Liwat mereka. Tu dia. Iblis kata, kalau kamu buat macam tu, maka orang akan lari daripada negeri kamu, orang tak mai lagi. Dan waktu tu negeri kamu tidak akan jadi kemarau. Kemudian iblis pun pergi. Lepas dia pergi, dia main duduk dekat, dia jadi pula orang amrak. Budak lelaki yang cantik. Dia main-main duduk kat depan pintu bandar tadi. Pintu kota bandar tu. Dia duduk kat depan pintu tu, jadi merupakan seorang, menyerupai seorang budak lelaki yang segak. Bila duduk depan tu, mereka ni tampak budak tu saja lari habis semua. Bapak ni lah pakat lari, pegang budak tu. Ni nak ikut tunggu cakap iblis ni. Ni kata tak ada panduan ni. Pegang dan kemudian ditelanjangkan iblis lah tu. Jadi mereka lewat siapa ni? Mereka lewat iblis. Iblis suruh lewat. Rupanya iblis yang nak sebenarnya. Itu kata ulama, perangai liwat ni adalah perangai iblis. Kerana iblis adalah makhluk pertama yang melaksanakan liwat. Iblis. Dalam kitab saya pernah baca,
Iblis dia ada dua kemaluan. Kemaluan jantan dengan kemaluan betina. Lalu diambil kemaluan jantan dia, dimasukkan ke dalam dubur dia sendiri. Dan diambil kemaluan dia, dimasukkan dalam kemaluan betina dia. Maka terbit daripada situ nasal syaitan. Keluar keturunan syaitan daripada apa yang dia lakukan pada diri dia sendiri. Ini iblis. Sebab tu iblis ini dulu ketua dan juga guru kepada para malaikat. Tu kata hidayah ni dan taufik ni kena minta dengan Allah. Jangan rasa gembira dengan apa yang kita ada sekarang. Kita tak tahu kita ni siapa pada masa akan datang. Dan jangan mencela siapa-siapa pun, kerana kita tak tahu orang tu siapa pada masa akan datang. Jadi kita jangan yakin kata kita ni akan berada terus di atas jalan ni, dan minta dengan Allah. Iblis pun gelincir. Bal'am bin Ba'ura gelincir. 12,000 anak murid datang dalam kelas menulis. Gelincir kafir dia. Bersisa Saleh wali mati kafir, sembah iblis akhir hidup. Jadi kita kena selalu ada dalam diri kita ni sayap khauf, takut dengan apa yang dirancang oleh Allah SWT. Kan Allah yang maha perancang. Kita tak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail, selepas peristiwa iblis dihalau daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua mereka menangis setiap hari. Lalu Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu menangis? Allah maha mengetahui. Lalu Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail kata, karena kami bimbang setelah melihat apa yang berlaku kepada iblis, kami pun tidak yakin kami akan selamat, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Itu yang aku nak, kata Allah. Kena selalu rasa dalam hati itu takut. Jangan rasa yakin sangat. Kerana apa? Kerana yang kita nak minta kepada Allah. Itu. Jadi iblis ni tadi, bila mana dia berupa jadi amrat, lalu dia pun duduk dekat depan pintu kota tadi, puak-puak Sadom ni lari, pegang, koyak baju, dan diliwat pada waktu itu. Satu kumpulan liwat, selesai satu kumpulan, mai kumpulan kedua, liwat pula. Saya tak boleh nak bayang macam mana, suruh bayang, geli kan yang mereka buat ni. Dan kemudian sehingga orang jadi takut untuk datang ke negeri mereka setelah itu. Sehingga jadi adat kepada mereka, dan mereka meninggalkan perempuan. Perempuan ditinggalkan. Hajaru an-nisa. Berkahwin hanya sekadar untuk orang panggil surah saja, gambaran saja. Kata mereka ni juga ada tamadun kahwin, tapi sebenarnya mereka suka adalah kepada lelaki. Dan akhirnya bila dah selesai, dah tak ada tetamu yang datang, tidak tetamu yang mereka buat, akhirnya mereka buat sama-sama mereka pula. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Lut ke tempat tersebut. Bahawa Allah Ta'ala utus Nabi Lut ke tempat tadi. Bayang bagaimana Nabi Lut akan masuk ke tempat tadi dengan keadaan kaum tadi dah rosak dah. Nabi Lut nak dakwah kepada kaum ini. Ini berat. Jadi yang saya cerita tadi ke kaum ke Lut mati itu kerana mereka telah diterbalikkan, ya. Dan ini diceritakan macam mana diterbalikkan negeri. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan 4 orang malaikat. Ini sebelum peristiwa terbalikkan negeri tadi.